di waktu petang di Gelang Serai. Assalamualaikum semua, selamat berjumpa lagi. Terima kasih pada yang mengikuti cerita aku. Hari ini cerita aku ialah mengikut nenek hantar kuih. Nenek aku rajin dan pandai memasak lauk pauk dan kuih muih, terutama makanan India dan Arab. Kuih yang dia buat sedap-sedap belaka. Tetapi untuk jualan dia hanya buat 2 macam kuih sahaja. Dia buat kuih bukannya tetap, tetapi untuk jualan hanya 4 atau 5 kali seminggu. Dia buat kuih pau kacang merah, pau kaya dan roti paun atau roti manis. Kuih-kuih dan roti ini dihantar ke sebuah gerai bai sarbat dekat panggung Taj. Dengan hasil jualan dapatlah membantu perbelanjaan harian keluarga. Aku tengok dia buat kuih macam senang sekali begitu. Tidak payah gunakan timbang, hanya dengan gunakan sukatan mangkuk-mangkuk sahaja. Diuli dan diperap. Kuih pau dan rotinya lembut dan sedap rasanya. Aku suka tengok dia buat kuih. Mula-mula dia tuang tepung dalam besen sedang besar. Kemudian dimasukkan ibu roti, sedikit garam, tepung dan air. Itu saja yang aku tahu. Lepas itu dia uli hingga jadi dough, ditutup dan diketepikan. Kemudian dia uli tepung untuk roti paun pula. Dia beri amaran, budak-budak boleh tengok. Jangan kacau atau cuba-cuba pegang. Kata dia nanti tak jadi. Sekarang aku faham apa maksud dia. Dia uli dough pada waktu malam. Esoknya pagi-pagi lagi dia sudah bangun. Dia jadikan dough bulat-bulat dan dibubur inti kacang merah ataupun inti serikaya. Dah siap semua, lalu dikukus. Dia gunakan dapur kayu. Kalau inti serikaya, dough itu diwarnakan sedikit kuning supaya berbeza antara kacang merah dan serikaya. Roti paun pula, dia bulat-bulatkan dough itu, dibubur dalam dulang pembakar. Setelah beberapa dulang siap, dia pun bakar roti menggunakan periuk sebagai oven. Periuk itu ditenggikkan di atas dapur Anglo yang menggunakan arang. Setelah masak, dia bersiap-siap untuk hantar kuih ke warung-warung di Gelang Serai. Kadang-kadang aku ikut dia hantar kuih. Kami lalu Jalan Rebung, iaitu jalan potong dekat, masuk ke kawasan New City. New City adalah pusat hiburan macam fun fair yang tidak digunakan lagi. Kawasan ini sangat sepi sekali, bersebelahan stesen bas Gelang. Sesekali ada orang jalan. Barang-barang permainan di situ sudah berkarat sekali. Sejak tinggal di Gelang Serai, aku tak pernah tengok tempat permainan ini beroperasi. Yang ada di situ hanyalah sebuah tok pekong Cina. Di halaman tok pekong ini digunakan untuk menjemur kopi. Ada juga orang lalu di sini sebagai jalan pintas dari stesen bas luar pulang ke rumah. Anda masih boleh lihat barang-barang permainan yang sudah berkarat tersadai seperti kuda-kuda pusing, beca pusing atau Ferris wheel, kereta api, bot dan lain-lain. Di tapak New City inilah terdirinya 3 buah flat, Blok 1, Blok 2, Blok 3, Pasar Baru Gelang Serai dan tempat letak kereta. Kemudiannya, flat-flat ini dirobohkan dan bertukar menjadi flat Gelang Serai dan pasar yang ada sekarang. Semua orang sebut kawasan ini New City, tetapi tidak ada papan tanda bagi nama New City.
Kami berjalan menuju ke pintu kiri tembus ke Jalan Turi. Terdapat banyaknya deretan warung-warung dan gerai sarbat menjual bermacam-macam kuih dan makanan. Ramai pekerja-pekerja lelaki sedang bersarapan ataupun membeli makanan untuk dibawa ke tempat kerja. Nenek hantar kuih di 2 tempat, satu bai sarbat dan satu lagi gerai Melayu. Penjual akan kasih duit jualan yang semalamnya. Setiap RM1, penjual ambil duit dalal 20 sen. Waktu dulu mata wang disebut ringgit. Setelah nenek ambil duit, kami pun beredar menuju ke pasar Changi. Wang ini cukup-cukup untuk belanja pasar dan modal buat kuih lagi untuk esoknya. Dulu belanja pasar taklah semahal sekarang. Di warung-warung ini ramai sekali pekerja-pekerja lelaki berkumpul. Yang aku nampak tak ada perempuan. Mereka bersarapan dan membeli bekal untuk dibawa ke tempat kerja. Mereka berkumpul menunggu transport, sama ada lori atau bas yang akan membawa mereka ke tempat kerja dan juga pulang dari kerja. Dari pagi membawa ke petang, memanglah tempat ini sangat-sangat sibuk hingga benar-benar menepati lagu Gelang Serai yang dinyanyikan oleh Ahmad Sibi. Nama jalan di deretan warung ini ialah Jalan Turi. Jalannya jalan tanah, tidak bertar. Kalau hujan, jalannya lecak. Di sebelah jalan ini ada tanah lapang. Di sini selalu juga ada persembahan bangsawan. Orang-orang tua suka menonton bangsawan. Nenek ajak aku temankan dia menonton bangsawan. Bangsawan ditayangkan pada waktu malam, kira-kira jam 7.30 hingga jam 10 malam. Bangsawan macam drama pentas, ceritanya bersambung-sambung. Selepas satu babak ke satu babak. Lepas tu bila nak tukar lain babak, ditutup tirai. Waktu ini ada orang menyanyi atau lawak jenaka. Kalau ceritanya panjang, disambung esok harinya. Tetapi penonton mesti beli tiket lagi. Antara cerita yang masih aku ingat ialah cerita Jula Juli bintang 3 dan Jula Juli bintang 7. Ceritanya banyak menyanyi, berjoget, cakapnya melirik-lirik. Aku tak suka dan tak faham apa yang dia cakap. Di bahagian luar tempat bangsawan ada jualan makanan macam pasar malam. Setiap tahun di tanah lapang ini juga ada wayang Cina. Ada gerai-gerai jual makanan Cina di sekitar kawasan itu. Sesekali ada juga permainan sarkis. Sarkis selalunya ada di sini agak beberapa minggu lamanya. Jika musim layang-layang, di tanah lapang inilah tempat budak-budak lelaki yang besar bermain layang-layang. Selepas beberapa tahun, di tanah lapang ini dibangunkan Sekolah Kejuran Gelang Serai atau Gelang Serai Vocational School. Bangunannya masih ada lagi hingga sekarang, cuma tidak berfungsi lagi sebagai sebuah sekolah. Begitulah cerita Gelang Serai kali ini. Terima kasih telah mendengar cerita aku. Okey, sampai jumpa lagi di bahagian ke-7. Bye-bye. Di waktu petang di Gelang Serai.